Assalamualaikum. Dengar ke suara? Jadi insyaAllah pada petang ini kita akan sambung lagi perkongsian kita dengan suatu hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kisah Ashabul Ukhdud was-Sahir ar-Rahib wal-Ghulam. Baik, sebelum tu dengar ke? Baik, kita sambung perbincangan kita berkaitan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini. Masih lagi dalam rangkap hadis. Hadisnya panjang. Cuma kita ingin melihat rangkap-rangkap hadis ini untuk kita mengambil pengajaran, untuk kita sama-sama menghayati dan kita tatbikkan dalam kehidupan kita. Hadisnya berbunyi yang diriwayatkan oleh Muslim, "Idza ata as-sahir marra birahib wa qa'ada ilaihi fa idza ata as-sahir fakana darabahu fashaka dhalik ila ar-rahib faqala idza khashita as-sahir fakul habasani ahli wa idza khashita ahlak fakul habasani as-sahir." Maksudnya setiap kali ghulam mendatangi ahli sihir, dia akan melalui rahib dan bertemu dengannya. Apabila dia mendatangi ahli sihir, maka dia dipukul. Lalu dia mengadu perkara tersebut kepada rahib. Rahib menjawab, "Apabila kamu takut kepada ahli sihir, maka katakanlah, keluargaku menyebabkan aku terlewat. Apabila kamu takut kepada keluargamu, maka jawablah, ahli sihir menyebabkan aku pulang lewat." Baik, pada minggu lepas kita telah melihat bagaimana kecaknaan rahib ini kepada ghulam tadi. Ya, iaitu kita panggil mad'u, orang yang diajak tadi. Dengan permasalahan yang dihadapi oleh mad'u tadi. Baik, jadi daripada sana pengajaran dalam sudut dakwah ini kita boleh ambil yang pertama, Ustaz Isham menyebut pertemuan di antara rahib dan ghulam berlaku 2 kali sehari. Jadi pertemuan di antara rahib dan ghulam ni berlaku 2 kali sehari. Kali pertama ketika dia pergi menemui ahli sihir, dan kedua ketika pulang. Kita menganggap bahawa pertemuan pertama adalah untuk mengajar agama kepada ghulam, dan kedua adalah untuk menjawab syubhah yang kadang-kadang mempengaruhi ghulam ketika pertemuannya dengan ahli sihir. Pertemuan-pertemuan ini memberi pengajaran kepada kita terhadap kepentingan tarbiyah tertumpu dan intensif, serta hubungan yang mesra untuk sampai kepada kualiti yang diingini. Ia juga memberi pengajaran kepada kita betapa pentingnya memahami suasana yang dihadapi oleh mad'u dan kesan terhadap mereka serta menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Jadi di sana 2 kali ghulam berjumpa dengan rahib. Masa dia pergi satu, masa dia pulang sekali. Jadi sebelum dia sampai kepada ahli sihir, dia akan mempelajari ilmu dengan rahib. Di sana dia akan mendapat ilmu yang sahih lah, yang betul berkaitan tentang din Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia sampai dengan dia belajar ilmu dengan ahli sihir ni, kemudian dia akan balik, dan dia balik dia akan singgah. Jadi dia akan singgah dan dia akan cerita balik mana yang betul, mana yang tak betul, mana yang perkara yang syubhah. Mudah-mudahan rahib ni boleh membaiki
kesalahan yang apa yang syubhah, apa yang tergugat ataupun yang mengkaburi pemikiran Ghulam tadi. Jadi ini kita melihat bahawa perjalanan proses tarbiyah ini secara intensif dan tertumpu, fokus. Maka dia akan melahirkan kualiti yang baiklah, kualiti yang diingini. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, perkara penting yang dapat kita pelajari daripada petikan ini ialah bagaimanakah hubungan yang semestinya terjalin di antara mad'u dan da'i. Jadi, di sana kita melihat bagaimana terjalinnya hubungan murabbi dan mutarabbi, pendidik dan pelajar, ataupun da'i yang mengajak dengan mad'u yang diajak. Jadi di sana kita melihat hubungan yang terjalin di antara rahib dengan ghulam di situ. Jadi kita boleh ambil bersama, kita melihat. Jadi yang pertama, Ustaz Hisham sebut, pertama hubungan mad'u dengan da'i. Hubungan mad'u dengan da'i. Jadi dia kata mad'u sentiasa diminta supaya menceritakan berkenaan diri, masalah peribadinya, lebih-lebih lagi masalah dakwah kepada da'i. Jadi mad'u ni, orang yang diajak ni, sentiasa diminta supaya menceritakan berkenaan diri dan masalah peribadinya, lebih-lebih lagi masalah dakwah kepada da'i, untuk dia mengetahui suasana-suasana yang dihadapi oleh mad'u dan mengemukakan cara penyelesaian kepada masalah yang dihadapi. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mungkin kita ni sebagai, kita kata, pelajar ataupun ayah, mak dalam keluarga, mengikut pelbagai situasi yang kita pegang, duduk. Mungkin kita ni majikan kepada orang bawahan kita. Mungkin kita ni pemimpin, atasan. Kita ada orang bawah-bawahan dia. Dan lebih-lebih lagi kepada da'i, dia ada mad'u, orang yang dia ajak. Jadi dia mesti kenal pasti, mengenal, mengetahui. Cara nak mengetahui macam mana? Dia mesti kena dekati. Tak? Sebab itu dia berjumpa 2 kali. Dalam sehari 2 kali. Dia tanya masalah peribadi macam mana, makan tak lagi, tak sihat ataupun tidak, ada masalah ke. Jadi ini sifat yang perlu kita ambil cakna dalam kehidupan kita. Bukan kita ambil cakna dengan sebab-sebab tertentu. Tak? Kadang-kadang mungkin oleh kerana dia dilantik sebagai ketua, maka dia perlu. Ataupun dia dilantik sebagai pemimpin, ataupun ketua di kawasan, maka dia perlu ambil cakna. Tidak. Jadi maksudnya, seorang da'i bukan atas sebab itu. Maksudnya, dengan atas sebab dia rasa bahawa tanggungjawab dia untuk dia dekati dan sampaikan Islam. Tak? Bukan atas sebab sokongan ataupun kita nak berhajat kepada dunia semata-mata. Tidak. Jadi untuk lebih memahami lagi masalah ini, kita hendaklah menggambarkan apakah yang akan berlaku sekiranya rahib tidak mengetahui masalah yang dihadapi oleh ghulam. Cuba kita bayangkan, kalau rahib ni tidak tahu masalah yang dihadapi oleh ghulam itu tadi. Macam kita juga, kalau kita sebagai seorang guru, kita tak boleh tahu apa masalah pelajar kita. Kita hanya masuk kelas, ajar-ajar, keluar, maka balik, selesai. Tak? Apa masalah yang dihadapi oleh pelajar kita, kita tidak tahu. Begitu juga di rumah. Tak? Kita nak kita je betul. Tak? Kalau seorang ayah nak anak dia ikut apa yang kita cakap saja. Tak? Apa masalah yang dihadapi oleh anak, kita tidak tahu. Tak? Sehingga kan dia berontak, dia keluar dan dia mencari orang lain untuk dia berkongsi masalah. Jadi itu tidak benar. Jadi kita melihat di sini, kalau sekiranya rahib ni dia tidak mengetahui masalah yang dihadapi oleh ghulam, kemungkinan akan berlaku pertama, ghulam akan berbohong disebabkan pukulan yang sentiasa diterimanya. Dia akan mula memutuskan hubungan yang terjalin kerana pukulan yang diterima adalah disebabkan pertemuan yang berlaku dengan rahib. Jadi kalau rahib tak menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh ghulam tadi, ghulam ni sentiasa dia berbohong.
Tak. Sentiasa berbohong dan sentiasa itulah ahli sihir pukul dia. Tak. Oleh kerana dia datang lambat berjumpa dengan ahli sihir pukul dia sebab dia lambat. Kemudian balik pula, lambat pula, keluarga dia pula marah dia, pukul dia. Dan sampai bila dia nak berbohong? Tak. Bagi dia nak berbohong. Kemudian akhirnya dia rasa tak ada guna untuk dia berjumpa dengan rahib ni. Asyik-asyik kena pukul, kena rotan, kena marah. Maka dengan itu hubungan akan menjadi renggang dan lembab, bahkan boleh membawa kepada terputus. Kan? Kalau kita lihat, kalau rahib ini tak ambil cakna, tak ambil tahu tentang ghulam tadi, maka dia akan merenggangkan hubungan tersebut. Mungkin juga berlaku, terdapat juga kemungkinan yang lain, iaitu ghulam tersilap dalam tindakannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kalau rahib ni tidak menyelesaikan masalah, mungkin ghulam ini dia akan ambil sendiri menyelesaikan masalah. Kita tengok hari ini. Tak. Kalau kita tidak dekati remaja-remaja, pemuda-pemuda ataupun orang yang masalah hari ini, ataupun dia tidak menemui tak, untuk menyelesaikan masalah dia akan ambil penyelesaian sendiri. Tak. Sehingga kan akhirnya kadang-kadang dia stres, dia tension dan sebagainya, dia akhirnya dia bunuh diri. Tak, wal'ayazubillah, itu yang tidak mahu. Ataupun dia ambil penyelesaian yang terburu-buru, cepat. Tak. Jadi maka ia membawa kepada perkara yang lebih berbahaya. Kalau dia ambil penyelesaian yang sendiri, maka ia membahayakan dia. Dan berbagai lagi kemungkinan yang mungkin bermain di kepala. Kami sebenarnya tidak bermaksud berlebih-lebih dalam menggambarkan persoalan yang berlaku. Jadi itu kemungkinan yang berlaku lah kalau rahib tidak ambil cakna ataupun ambil tahu tentang permasalahan. Cuma di sana, sebahagian orang menolak hubungan sebegini di antara da'i dan mad'u. Mereka berpendapat bahawa hubungan hanya berlaku dalam urusan dakwah sahaja. Da'i tidak boleh masuk campur dalam urusan peribadi mad'u. Dengan itu, tiada di sana apa yang dinamakan sebagai kebersamaan, ma'isyah ataupun mu'ayasyah, dan meminta keizinan dalam perkara penting. Sebab kepada pendapat ini ialah perkara ini akan menjadikan ikhwah sebagai patung yang baik tetapi tidak memiliki kepribadian, kebebasan berfikir. Jadi di sana ada orang sebut tak payahlah sampai nak tahu hal peribadi. Tak. Kalau bahasa kata jangan jaga tepi kain orang, kan? Bagi kita jaga tepi kain orang tak ada masalah. Jangan jaga dalam kain orang. Itu yang bermasalah, kan? Jadi sebenarnya seorang da'i, orang kata pula, apa kita nak tahu hal peribadi dia? Kita dakwah sampaikan tak? Kalau kita guru, sampaikan saja. Apa kita nak tahu hal peribadi dia, keluarga dia. Kita sampaikanlah. Kalau kita ajar matematik, ajar matematik. Kalau ajar tafsir sahaja sebagai maklumat. Kan? Jadi bagi kita seorang da'i, kita perlu tahu untuk ambil tahu sebagai jalan penyelesaian dia. Jadi kenapa? Kerana di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan murabbi pertama dan contoh ikutan kita. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tunjuk contoh kepada kita. Kerana dalam setiap aspek kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan masalah sahabat-sahabat dan mereka ataupun orang-orang yang datang bertemu dengan dia bertanya. Dalam aspek perkahwinan, talak, kefakiran, pendidikan anak-anak, zihar, buat baik kepada ibu bapa, kerja, ukhuwah, akhlak yang lurus, jihad, takaful, dakwah dan sebagainya. Semuanya telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata jangan fikir, jangan fikirlah tentang masalah peribadi individu seseorang tersebut. Tak, biarlah dia menyelesaikan masalah macam mana. Kita hanya sampaikan Islam saja. Tidak. Bagaimana Rasulullah sebagai contoh dalam perkahwinan? Maqal bin Yusar berkata, maksudnya seorang lelaki datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beritahu Rasulullah, aku mencintai seorang wanita yang berketurunan mulia dan berharta tetapi mandul. Ada seorang lelaki jumpa dengan Rasulullah
dia cinta seorang wanita yang berketurunan mulia. Tak, berketurunan mulia dan berharta, tetapi mandul. Apakah aku boleh mengahwininya? Maka ditanya Rasulullah, apakah aku boleh mengahwininya? Baginda menjawab, jangan. Kemudian dia datang lagi untuk kali kedua dan baginda melarangnya. Apabila dia datang untuk kali ketiga, 3 kali lelaki itu datang tanya tak pendapat kepada Rasulullah. Rasulullah kata, jangan kahwin. Kemudian yang kali ketiga Rasulullah bersabda kepadanya, kahwinilah perempuan yang kamu berkenan dan tidak mandul. Sesungguhnya aku berbangga dengan ramainya umatku. Sesungguhnya aku berbangga dengan ramainya umatku. Jadi di sini sehingga kan seorang lelaki nak berkahwin pun Rasulullah cadangkan. Kalau kita apa susah, kahwin je lah. Tak, ikut dia. Tak, pilihan dia. Ini cadangan. Dan banyak lagi tentang masalah kemiskinan. Daripada Al-Mikdan radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, seseorang tidak memakan makanan yang lebih baik baginya daripada dia memakan makanan hasil daripada kerjanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud makan hasil daripada kerjanya sendiri. Jadi dimensiati orang yang tidak mahu bekerja ini, tak, atas dasar miskin, lepas tu dia tidak mahu berusaha untuk bekerja. Jadi Rasulullah menasihati bahawa kena bekerja, kerana Nabi Daud AS juga makan hasil daripada kerjanya sendiri. Jadi kita melihat bagaimana pendidikan anak-anak daripada Amri bin Suhaib, daripada bapanya, daripada datuknya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, suruhlah anak-anak kamu mengerjakan sembahyang ketika berumur 7 tahun. Pukullah mereka, wadribuhum, kerana mencuaikannya ketika mereka berumur 10 tahun, dan pisahlah tempat tidur di antara mereka. Jadi di sana dalam keluarga dia, kalau tidak, apa kita nak fikir? Tak, anak dia, keluarga dia, tak, dia ikutlah. Tak, nak suruh anak dia semayang ke, tak semayang ke, tak mau pukul ke, tak pukul ke. Tapi Rasulullah beritahu kepada kita, perintahlah pada anakmu supaya solat masa umur 7 tahun, perintah solat. Kalau dia tidak solat, umur 10 tahun, pukullah dia. Jadi ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW mengambil berat tentang semua aspek kehidupan masyarakat ataupun ummah pada ketika itu. Jadi seorang da'i perlu ambil tahu. Tak, seorang da'i perlu ambil tahu. Jadi banyaklah tak, dalam peperangan Rasulullah sebut, dalam akhlak. Jadi di sana amatlah layak bagi kita untuk mengambil contoh tauladan daripada Rasulullah yang merupakan murabbi pertama dan contoh baik. Kenapa? Kita meyakini bahawa Islam merupakan sistem yang sempurna yang mencakupi semua aspek kehidupan. Oleh itu kita wajib menjadikan tarbiyah kita sempurna sebagaimana sempurnanya Islam. Kita tidak boleh meninggalkan sebahagiannya dengan berhujahkan ia adalah masalah peribadi atau ia tidak ada kena-mengena dengan kerja dakwah. Jadi oleh itu kita kena tahu bahawa apa yang kita bincang tadi, bagaimana kita melihat rahib mengambil berat tentang ghulam tadi. Sehingga kan ghulam tu mengadu masalah tentang dia dipukul. Apabila dipukul, maka apa rahib jawab? Rahib kata, apabila kamu sampai berjumpa dengan ahli sihir, sebab lambat kerana keluarga dia buat kerja, suruh bersih dulu. Suruh sapu-sapu sampah, suruh ni, jadi lambat aku datang. Dan begitu juga, apabila balik nanti, beritahu kepada keluarga dia, sebab dia lambat ni, ahli sihir bagi kerja sekolah banyak. Contohnya, tak suruh kerja nak buat banyak. Jadi di sana itu penyelesaian yang rahib bagi. Ya. Jadi sampai ke tahap begitu sekali tentang masalah peribadi, rahib menyelesaikan masalah. Jadi seorang da'i perlu ambil cakna, perlu tahu. Tak?
dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh mad'u. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyelesaikan masalah, sehingga bahkan masalah peribadi pun Rasulullah selesaikan kepada umat dan masyarakat pada ketika itu. Kami tidak bermaksud mesti beriltizam sepenuhnya dalam masalah yang berbentuk peribadi. Jadi di sana kita tidaklah nak maksud nak ambil tahu kesemuanya, nak cerita satu persatu, tetapi kami melihat kepada kepentingan memberitahu kepada da'i dalam bentuk meminta pendapat. Selepas itu mad'u memilih apa yang difikirkan sesuai, kecuali apabila da'i melihat kepentingan yang menuntutnya memperingati mad'u tentang kepentingan tersebut atau mestinya mengikut pendapat yang tertentu. Jadi seorang da'i, dia perlu ambil tahu apa yang diadukan oleh mad'u. Jadi kita kena ambil tahu. Dia kata, buatlah sendiri, fikirlah sendiri. Kita bagi cadangan. Tak. Dan akhirnya kita nak melihat maslahah dakwah itu sendiri. Supaya dia tidak tinggalkan dakwah itu. Ataupun dia tidak jemu. Ataupun oleh kerana masalah yang dihadapi itu, maka dia tidak mahu belajar. Dia tidak mahu mengikuti tentang kefahaman tentang din Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang bahaya. Jadi oleh itu kita nak kena bagi pandangan, pendapat supaya jalan penyelesaian seolah-olah mudah-mudahan terubat dengan apa yang dia mengadu, masalah yang dia hadapi. Kami juga tidak bermaksud merujuk kepada da'i dalam urusan harian biasa dilakukan ataupun masalah yang kecil. Bukan bermaksud untuk kita dalam aktiviti harian kita nak ambil tahu sentiasa. Hari ni bangun pukul apa? Lepas ni buat apa? Main sunat duha ke tak lagi? Ataupun kerja ke tak lagi hari ni? Hari ni baca buku ke tak lagi? Setiap hari. Hari ni hari Ahad. Esok hari Senin tanya pula. Hari Selasa tanya pula. Tidaklah begitu. Tapi kita nak kena ambil tahu tentang perkara tersebut, mudah-mudahan ia tidak terlalai. Tindakan merujuk kepada da'i akan bertukar menjadi titik mula untuk bermusyawarat dengan saudaranya yang amat dikasihi dan dipercayai, di samping dia sendiri memiliki kemampuan untuk membuat keputusannya sendiri. Jadi da'i ni, dia merujuk kepada da'i, dia bertukar pendapat, maka di sana berlakunya musyawarah. Berlakunya persoalan, soal jawab, musyawarah, tanya pendapat. Walaupun mungkin diri dia sendiri pun boleh ambil dan boleh menyelesaikan masalah tersebut. Mad'u tadi boleh menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi di sana kita nak melihat bagaimana berlakunya musyawarah. Di sini berlaku apabila dia telah mencapai tahap kematangan yang sepatutnya. Jadi kita tahu apabila berlakunya dia tanya pendapat begitu, maka kita melihat bahawa kematangan daripada dia dan indahnya ataupun jalan seorang da'i itu buat yang baik. Maksudnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi kita melihat bagaimana kita telah memberi keyakinan kepada mad'u. Seorang da'i telah memberi keyakinan kepada mad'u untuk berkongsi masalah dan untuk diselesaikan. Kalau kita ni sebut je jadi da'i ataupun pendakwah, tapi tak ada seorang pun untuk berkongsi masalah dengan kita, maka kita kena cek balik lah. Kena cek balik. Mungkin di sana sifat-sifat yang kita miliki, sifat-sifat seorang murabbi itu belum lagi memenuhi. Sifat seorang penyabar, sopan santun, ramah mesra, senyum dan sebagainya itu. Jadi kita nak kena lihat balik lah. Merujuk tidak bermakna menghalang daripada meminta pendapat daripada orang lain dalam menyelesaikan masalah yang sama. Bukan kita je perlu rujuk. Mungkin boleh rujuk dengan orang lain. Mungkin apabila dia tanya dengan kita, kita tidak tahu menyelesaikan, kita boleh rujuk dengan yang pakar-pakar lagi. Kita bagi cadangan. Siapa yang boleh selesaikan. Bukan kita kata, ada masalah je, mari jumpa kita. Masalah, jumpa kita. Kita boleh selesaikan. InsyaAllah, kita akan selesaikan. Jadi, maksudnya, kita pun boleh bagi cadangan juga. Mungkin kita tak mampu untuk menyelesaikan masalah begitu, tapi kita akan bagi cadangan siapa yang boleh dia jumpa untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Da'i juga boleh meningkatkan kualiti tarbawi mad'u dengan perbincangan yang tenang, mendalam dan terperinci, tidak memastikan mengikut pendapatnya dan memberikan kebebasan berfikir kepadanya. Jadi da'i boleh bersoal jawab, tanya, tak, supaya lahir penyelesaian yang berkualiti. Tak, buat macam ni macam mana? Buat macam ni macam mana? Tanya juga pandangan dia. Kan? Jadi menyebabkan dia suka. Ya. Ini akan menghasilkan kebebasan dalam berfikir, jauh pandangan, membuat keputusan, mengerat dan mendalamkan ukhuwah serta menghormatinya. Itu. Kemudian kebanyakan mereka yang menolak hubungan berbentuk ini dalam urusan peribadi adalah berpunca daripada penentangan terhadap pengalaman pahit disebabkan mereka yang mengeksploitasikannya. Ini melahirkan gambaran buruk terhadap hubungan ini dan menyebabkan mereka tersilap. Kebanyakannya yang lahir daripada kata, nak tahu tentang peribadi, urusan peribadi ini, berpunca daripada penentangan terhadap pengalaman pahit yang mad'u alami. Mungkin mereka ni alami pahit. Akhirnya, kadang-kadang dia cerita, terdedah pada orang lain. Bukan jadi penyelesaian, jadi masalah. Da'i, mesti seorang da'i ni ada sifat-sifat ni lah. Murabbi, sifat-sifat murabbi, tidak pandai menyimpan rahsia, kemudian tidak mengheboh-hebohkan pada yang tidak sepatutnya. Jadi ini seorang da'i. Jadi pengalaman pahit inilah menyebabkan mad'u tidak berkongsi masalah, menyebabkan mereka lari dan sebagainya, ataupun tindak balas yang tidak memberansangkan. Apabila mad'u cerita masalah, da'i ni asyik nak marah je, nak menghentam, ni tak betul dan sebagainya. Okey. Jadi itu beberapa yang perlu kita jauhilah, perlu kita jauhi. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya Rasulullah menyuruh kita mengambil yang baik dan meminta pendapat dalam semua urusan sehingga dalam masalah yang berkaitan dengan kasut. Orang yang paling utama untuk meminta pandangan ialah penunjuk ajar yang bercirikan murabbi. Jadi, orang yang paling utama untuk meminta pandangan ialah penunjuk ajar yang bercirikan seorang murabbi. Nama murabbi itu pun, dia perlu ada ciri-ciri murabbi. Yang tu, kita kena tengok balik lah. Belajar dan tengok balik ciri-ciri seorang murabbi ni. Rasanya cukup sekadar ini supaya kita tidak memanjangkan komentar ini lebih daripada ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sikit lagi. Yang keduanya, tadi hubungan da'i dengan mad'u. Dan hubungan da'i dengan golongan sasaran. Juga mad'u. Da'i sepatutnya hidup bersama-sama mad'u. Da'i hendaklah merasakan bahawa mad'u adalah pintu yang besar untuk mendapatkan pahala dan dia adalah teman rapatnya dalam perjalanan menuju jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, da'i akan mentarbiah, memberi peringatan, menolong, menyelesaikan masalah peribadi dan dakwah mad'u sekadar yang termampu dilakukan. Jadi da'i ni dia nak kena bersama-sama dengan mad'u. Kenapa? Dia kena rasakan bahawa itu adalah satu pintu besar untuk dia dapat pahala. Da'i ni, sebab apa? Dia dekat dengan mad'u untuk dapat pahala. Kerana perjalanan menuju jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia dekat tu tujuan dia untuk menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan atas, dia nak mendidik, mentarbiah, nak bagi peringatan, nak menolong, mana yang patut menyelesaikan masalah peribadi. Sekadar yang mampu dilakukan. Sekadar yang termampu dilakukan. Jangan tebing juga. Jangan nok juga. Walaupun tidak mampu. Jadi sekadar mana yang mampu. Da'i yang bercirikan murabbi semestinya berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai tahap kesungguhan orang yang bersungguh. Da'i ni kena bersungguh lah. Imam Asy-Syaikh Hasan Al-Banna telah menyifatkan seorang mujahid dengan terperinci.
Jadi Imam Syekh Hasan Al-Banna telah menyifatkan seorang mujahid secara terperinci. Murabbi ni dia mesti juga seorang mujahid kerana dia bersungguh-sungguh untuk dia sampaikan Islam kepada mad'u dia. Apa yang dia kata? Al-Imam Syekh Hasan Al-Banna kata, saya menggambarkan seorang mujahid sebagai individu yang telah mempersiapkan bekalannya. Seorang mujahid ni dia telah mempersiapkan bekalan dia. Telah mendapat kesedaran dan apa yang tersemak di jiwa dan terbuku di hatinya menguasai dirinya. Maka seorang mujahid ini dia telah mempersiapkan bekalan dan dia mempunyai kesedaran yang tersemak di jiwa dia yang menguasai diri dia. Oleh itu, beliau adalah seorang yang sentiasa berfikir, tersangat mengambil berat. Seorang mujahid ini dia sentiasa berfikir dan mengambil berat. Sentiasa bersedia. Apabila dipanggil, dia menjawab. Apabila diseru, dia menyahut. Ni. Tak. Kalau mad'u ada masalah, tengah malam, pukul 12 malam, pukul 1 pagi, 2 pagi. Tak. Jadi, da'i ni nak kena bersedia untuk berhadapan, menghadapi dengan situasi tersebut. Jadi, da'i ni, murabbi tadi ni perlu bersifat seorang mujahid, bersiap sedia. Apabila dipanggil dia menjawab, apabila diseru dia menyahut. Pergi dan pulangnya, percakapan dan perbuatannya, kesungguhan dan berguraunya tidak melebihi apa yang telah ditetapkan olehnya untuk diri sendiri. Kerjanya hanyalah menunaikan segala tanggungjawab yang dihalakan kepadanya, segala kehidupan dan kehendaknya. Dia sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelesaikannya. Kamu dapat membaca melalui raut wajahnya, melihat melalui kilauan kedua matanya dan mendengar daripada tutur katanya kedukaan yang membara dan kepedihan yang tersembunyi dalam hatinya, keazaman yang benar-benar yang melimpah dari jiwanya dan semangat yang berkobar-kobar serta matlamat yang jauh. Jadi sesungguhnya kerja-kerja tarbawi bukanlah halaqah pengajian ataupun pengetahuan yang dicurahkan kepadanya berbagai maklumat. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah bahawa kerja-kerja tarbawi ini bukan macam halaqah pengajian atau pengetahuan yang dicurahkan kepadanya berbagai maklumat. Kita nak sampaikan, kita tahu tentang maklumat, tentang sirah Rasulullah, tentang akhlak-akhlak kepribadian Muslim, kita sampaikan kepada mad'u, orang yang diajak. Bukan itu semata-mata. Ia juga bukan semata-mata melaksanakan program dan bekerja tanpa asas kefahaman dan ilmu. Dan bukan kita melakukan program ataupun bekerja tanpa asas kefahaman dan ilmu. Sebaliknya ialah usaha mewarnakan jiwa manusia berdasarkan kefahaman dan neraca yang tertentu. Jadi kita nak mewarnakan jiwa manusia ini berdasarkan kefahaman dan neraca yang tertentu. Ia meliputi aspek kerohanian, pengetahuan, akhlak, berharakah, kejiwaan dan lain-lain. Jadi semua aspek kehidupan fitrah manusia itu meliputi seluruhnya. Ia amat memerlukan kepada niat yang ikhlas. Jadi seorang da'i perlu kepada niat yang ikhlas, minta pertolongan daripada Allah, kemudian mengorbankan tenaga dan waktu bersama-sama dengan mad'u dalam kehidupan harian, mengutamakannya, memberi tunjuk ajar dan nasihat serta memperingat, meningkat dengannya sehinggalah Allah mengurniakan kepada kedua-duanya dan kepada dakwah kebaikan yang banyak. Jadi hasilnya kita nak melihat da'i tertingkat, mad'u tertingkat dan dakwah pun berjalan. Dakwah kepada kebaikan berjalan di dalam masyarakat dan seluruhnya. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi sekadar itu saja untuk perkongsian berkaitan tentang hadis bagaimana kecaknaan rahib ini kepada ghulam, tentang situasi ataupun masalah yang dihadapi oleh ghulam. Jadi seorang da'i perlu bijaksana dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa sekadar itu saja untuk petang ini. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar apa yang diperkongsikan pada petang ini, dan insya-Allah
kita akan melihat dan sambung pada minggu hadapan berkaitan tentang di sana kita lihat berbohong. Kalau kita lihat sifat bohong ini, boleh ke tak boleh ke macam mana. Jadi insya-Allah kita akan jumpa pada minggu hadapan, masa dan waktu yang sama insya-Allah dalam Akademik Tarbawi. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang daripada saya sendiri, saya mohon ampun, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.